Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah kita bersua kembali. Jadi Alhamdulillah sama-sama kita mengucapkan kesyukuran kepada Allah SWT kerana dikurniakan satu lagi untuk kita hidup. Semoga dengan nikmat yang Allah kurniakan kepada kita pada hari ini, kita memanfaatkannya dan semoga kita menjadi hamba-Nya yang memberi manfaat kepada semua makhluk di muka bumi ini. Okay, semalam saya bercerita berkaitan dengan ciri orang yang kaya, iaitu orang yang kaya ni dia ada matlamat. Sebagai contoh, dalam masa 10 tahun dia nak jadi seorang jutawan. Itu ciri yang pertama. Jadi selepas dia menetapkan matlamat, dia akan membuat sesuatu, dia akan mencari ilmu, okay? Dia akan membuat tindakan, okay? Dia akan berusaha supaya dia mencapai matlamat dia. Okay, hari ni saya kongsikan untuk ciri yang kedua. Orang yang kaya ni dia akan sentiasa berusaha mencari peluang. Dalam keadaan PKP sekarang ni, dia akan cuba mencari peluang. Dia akan cari peluang untuk buat bisnes, terutamanya yang berkaitan dengan online. Kalau kita lihat orang kebiasaan, dia akan cuba menyalahkan orang lain. Dia tidak melihat apa yang dia boleh lakukan dalam keadaan PKP ini. Biasanya orang kebiasaan dia tidak akan merebut peluang, okay? Walaupun peluang tu berada di depan mereka, okay? Jadi saya akan kongsikan kemudian, okay, berkaitan dengan dua peluang yang ada di depan kita yang kita tak sepatutnya lepaskan peluang. Okay, ini kisah 15 tahun yang lalu, iaitu Mr. Zuckerberg, okay, founder Facebook. Dulu dia ada buat beberapa bisnes juga tapi gagal, dan dia ajak beberapa orang, okay, dia ajak 5 orang kawan dia bercerita tentang Facebook. Dia cerita kat, dia panggil kawan dia lah 5 orang tu untuk bercerita di bilik dia. Daripada 5 orang yang dijemput tu, 2 orang yang tak melepaskan peluang, dan akhirnya sekarang ni dia jadi billionaire, okay? Yang lain tak jadi billionaire lah. Okay, alright. Jangan lepaskan peluang. Ada peluang, kita rebut. Okay? Yang ketiga, mentaliti orang kaya adalah dia tidak hanya berpuas hati dengan satu sumber pendapatan. Dia akan cari banyak sumber-sumber pendapatan. Kalau kita tengok, average millionaire, dia ada 7 sumber pendapatan. Kalau kita hanya bergantung kepada satu sumber pendapatan, nanti kita akan menghadapi masalah, terutamanya masa musim PKP ini. Kalau kita selama ini hanya bergantung kepada jualan nasi lemak pagi-pagi saja, tanpa kita ada ekstra sumber pendapatan yang lain, kita buat kerja yang lain, okay? Kita ada second income flow, maka bila berlaku keadaan PKP seperti ini, kita akan mengalami masalah, mungkin terkapai-kapai. Sama juga seperti doktor yang ada klinik. Ramai doktor yang ada klinik sekarang ni, dia mengeluh sebab pendapatan mereka sangat berkurangan masa PKP ni. Dan dia masih kena membayar sewa, dia kena membayar gaji pekerja, dia kena bayar penyelenggaraan. Jadi kalau dia hanya bergantung kepada satu sumber pendapatan, mungkin mereka akan menghadapi masalah. Oleh sebab itu, kita kena bersikap seperti orang kaya, cuba mencari banyak punca pendapatan. InsyaAllah saya akan kongsikan selepas ni nanti. Okey, jadi semua orang mesti rebut peluang-peluang ini. Jadi ini pesanan orang kaya dunia, ya. Apa pesanan dia? Okey, Warren Buffett, okey, never depend on a single income, make investment to create a second source, ya. InsyaAllah sentiasalah cari peluang-peluang untuk sumber pendapatan yang kedua. Jadi kita juga janganlah tergulung dalam kumpulan orang yang takut kepada kegagalan, okay? Bila kita takut berbuat sesuatu, kita takut gagal, itu menunjukkan bahawa kita cuba untuk mengelak daripada berjaya. Yang keempat, yang menyebabkan seorang itu kaya dan membezakan orang kaya dengan orang yang tidak kaya ialah ilmu berkaitan dengan pengurusan kewangan. Bukan sebab kedudukan, bukan sebab akademik mereka, bukan sebab dia kerja dengan gaji besar,
tak semestinya orang yang gaji besar tidak menghadapi masalah kewangan. Orang kata gaji besar, gaji duit besarnya, kerak pun besar. Okey, kalau kita tidak belajar berkaitan dengan pengurusan kewangan, gaji besar macam mana pun kita akan menghadapi masalah kewangan. Ini kan pula kalau gaji kita kecil. So, yang membezakan kita orang kaya dengan orang yang tak kaya ialah berkaitan dengan ilmu kewangan. Memang kita tak belajar ilmu berkaitan dengan pengurusan kewangan ni masa kat sekolah, masa kat universiti, masa kat kolej. Kerana tu sekarang ni kita kena belajar berkaitan dengan pengurusan kewangan, macam mana kita nak berbelanja, macam kita nak menyimpan, macam kita nak melabur, macam nak invest, macam mana kita nak kata membanyakkan lagi kewangan kita. Okey, jadi insyaAllah dalam kumpulan manusia ni dia ada 4 kumpulan. Dalam kumpulan yang pertama adalah golongan yang pertama ialah golongan yang kemakan gaji. Golongan yang kedua ialah golongan yang bekerja sendiri. Golongan yang ketiga ialah golongan yang ada bisnes besar, dan golongan yang keempat ialah golongan yang investor. Okey, yang mana duit dia bekerja bagi pihak dia. Kebanyakan orang ni berada dalam kumpulan sebagai makan gaji dan juga sebagai bekerja sendiri. Okey, sangat sedikit yang berada dalam kumpulan mereka ada bisnes besar dan juga yang berada dalam kumpulan investor. Jadi sekarang ni kita kena setiap orang akan bermula daripada pekerja ataupun bermula dari sebagai orang yang bekerja sendiri. Okey, jadi bagaimana kita nak bergerak daripada kumpulan E dan juga kumpulan S ni kepada kumpulan investor? Kalau kita bergerak kepada kumpulan investor ni, okey, apa yang kita akan dapat nanti ialah orang investor ni keistimewaannya ialah banyak mana pun investment yang dia buat, dapat pendapatan daripada investment dia tu, dia orang tak dikenakan cukai. Okay, berbanding dengan kumpulan E, kumpulan makan gaji dan kumpulan bekerja sendiri ni, dia dikenakan cukai sebab dia tak boleh lari daripada cukai. Sebab sistem yang ada ni mereka tak dapat terlepas, mereka tak boleh lari daripada dikenakan cukai. Okay? Jadi kalau kita lihat orang kaya ni nampak relax, main golf, bersedekah, jalan ke sana kemari, relax. Sebenarnya duit dia bekerja untuk dia. Okay? Macam mana nanti kita belajar. Okay? Bila dia bergerak, macam mana dia boleh bergerak daripada kumpulan makan gaji, kumpulan kerja sendiri ni kepada kumpulan investor. Okay? Jadi insyaAllah kita cuba berubah, okay, daripada kumpulan ni kepada kumpulan investor. Okay, yang kelima, orang kaya ni dia mempunyai impian dan dia berusaha untuk mengejar impiannya. Dia akan bekerja sungguh-sungguh. Sedangkan orang yang biasa, dia ada impian nak jadi kaya, di impian yang tinggi, tapi dia dapati bahawa impian itu hanyalah sebagai peringkat awal saja. Okay, kalau kita ada impian untuk jadi kaya, impian orang kaya ni, bila dia ada impian, dia akan mengalami masalah, dia akan mengalami halangan. Okay? Orang tak percaya dengan dia, kata scam ke sebagainya. Pada peringkat permulaan, dia akan menghadapi beberapa kesilapan-kesilapan. Okay? Dan orang kaya ni dia akan bekerja dengan bersungguh-sungguh. Okay? Jadi insyaAllah, okay, dalam 5 ciri-ciri ini insyaAllah kita cuba terapkan dalam diri kita, dan insyaAllah kita akan jumpa lagi pada sesi-sesi yang akan datang. Okay? Semoga hari ini kita ceria dan kita mempunyai hari yang bermakna untuk kita dan juga keluarga kita dan juga kepada semua masyarakat di sekeliling kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.